Dalam episod Haze Jalan-Jalan ke Korea, Haze bawa korang jalan-jalan dekat sekitar lain seperti Gangnam dan boleh buat spekulasi tempat artis Malaysia buat hidung dekat klinik mana. Okay, Haze ada quiz nak share. Soalan Haze, siapakah artis Malaysia yang bakal singgah ke sini? Starfield Gallery, tempat orang selalu bergambar. So korang yang datang ke Seoul, Korea teringin nak datang apa benda library ni? Starfield Library Starfield Library. Sebab apparently aku seorang je kat dalam Malaysia yang tak tahu ke tempat ni. Kemudian kita ke Jade Garden yang taman dia cantik nak arwah. Ada dengar muzik kan? Rupa-rupanya ni di batu ni. Begitulah ya bagaimana Dajjal menipu kita lah tiba. Dan seterusnya, Nami Island. Abang Haze halal ke? Apa dia? Abang Haze halal ke? Tak halal, memang sebab tu aku beli sebab tak halal. Sedap kan? Rasa saya letaklah baju sebab panas. Kalau korang teringin juga nak pergi Korea ni dengan package Haze ni, boleh pergi ke Instagram I want to go to Korea dan sebut nama Hazman Huzain untuk dapat diskaun. Kalau korang tak nak pakai nama aku pun tak apa, pada muka kena bayar mahal. Okey, kita mulakan vlog kita kali ini. Mana pula aku punya kad ni? Dalam episod lepas, kita dah explore bahagian Myeongdong, Insadong dan dah buat macam-macam aktiviti. Kali ni kita ke kawasan Gangnam pula nak tengok-tengok apa yang ada. Macam sekarang ni kita berada di kawasan Garosugil. Haze sekarang ni dekat jalan Garosugil. Tempat ni memang terkenal dengan orang nak buat hidung, nak buat muka. Lepas tu segala cantik. Semua jalan ni cantik sebenarnya. Okay, Haze ada quiz nak share. Soalan Haze, siapakah artis Malaysia yang bakal singgah ke sini? Garosugil yang terletak di Gangnam ni kawasan yang terkenal dengan konsentrasi tinggi klinik pembedahan plastik dan pusat perkhidmatan estetik di Seoul. Di sini ada beberapa pakar bedah plastik dan dermatologi terbaik di negara ini. Perkhidmatan terdiri dari rawatan yang tidak invasif seperti botox, filler, rawatan laser hingga prosedur yang lebih komprehensif seperti rhinoplasty, pembedahan double eyelid, kontur muka dan banyak lagi. Garosugil adalah syurga juga untuk peminat kopi dan banyak kafe unik dan bergaya yang tersebar di seluruh kawasan ini. Ni kafe dia. Ya Allah, kau punya kafe macam kedai kosmetik. Kita akan breakfast kat sini. Dari rumah kopi tradisional hingga kedai-kedai bertema yang lebih moden. Tak ada warna lain ke dalam kedai ni? Tapi sebab Haze tak adalah penagih kopi sangat macam korang, jadi tak adalah berminat sangat. Jadi Haze pergi Starbucks je. Haze duduk dan buat research sikit pasal budaya pembedahan plastik di Korea. So rupanya lepas dah buat beberapa research, apa yang Haze dapati adalah budaya pembedahan plastik di Korea Selatan adalah sangat kuat dan juga kompleks. Ia berakar pada faktor sosial dan juga ekonomi dan popularitinya telah berkembang secara substansial, menjadikan Korea Selatan sebuah negara terkenal dengan prosedur pembedahan kosmetik. Pertama, kerana penerimaan dan juga normalisasi. Pembedahan plastik di Korea Selatan sering dilihat sebagai normal dalam kehidupan. Ramai orang Korea Selatan melihatnya sebagai cara untuk penambahbaikan diri atau pelaburan untuk penampilan seseorang. Datang bos besar dah datang. Ya cik, nak apa cik? Tidak kurang juga normal untuk menerima pembedahan sebagai hadiah graduasi atau hari jadi. Tekanan masyarakat, terutamanya apabila pengaruh K-pop, K-drama dan media lain di mana para bintang dan selebriti sering mewujudkan estetika yang ideal. Pengaruh ini mendorong ramai individu untuk mengejar pembedahan plastik dengan harapan mencapai penampilan yang ditetapkan masyarakat. Aduh. Tengok kat sini sebab kita orang berada dekat sebuah kafe Korea yang kita makan ada macam-macam. Tadi sebenarnya dah makan, kita makan lagi. Setiap kali aku pergi trik-trik macam ni aku makan je kerja. Begitu bingsu. Nah, Haze includekan sejarah bingsu. Silakan. Bingsu dapat dijejak asalnya dari dinasti Joseon, di mana bentuk asas terdiri daripada ais yang diserut, biasanya diperoleh dari sungai semasa musim sejuk dan disimpan dalam siok binggo, iaitu bilik ais batu untuk dinikmati semasa bulan-bulan panas. Pada masa itu, ia adalah makanan mewah hanya untuk golongan elit. Semasa tempoh pemerintahan Jepun pada 1910 hingga 1945, bahan-bahan baru diperkenalkan dan bingsu mula menjadi bingsu yang dikenali pada hari ini. Kacang merah yang murah dijadikan bahan asas. Lantas, hidangan ini mula menjadi lebih murah untuk rakyat marhai. Okay, Bingsu kita orang share. Kita orang warga yang lebih berusia, makanya gula kita jaga ya. Kita nak elakkan daripada hypertension dan segala tok nenek. Okay? Selepas Perang Korea dengan pengaruh dan bahan-bahan barat yang masuk, variasi bingsu berkembang. Pengenalan buah-buahan, jeli, susu pekat dan lapisan manis lain mula diperkenalkan kepada bingsu. Ada yogurt dah. Strawberry yogurt. Oh, patutlah. Pembangunan mesin pencukur ais elektrik dan penyejukan membolehkan tekstur yang lebih halus dan akses yang meluas. Ini juga menyumbang kepada transformasi bingsu dari makanan musim panas kepada pencuci mulut sepanjang tahun. Bingsu hari ini adalah bukti kreativiti dunia kulineri dengan pelbagai perisa dari matcha dan kopi hingga kombinasi buah-buahan eksotik. Beberapa kafe dan restoran bahkan hanya menjual bingsu di dalam menunya.
Kita akan beralih ke tempat lain pula dekat kawasan Gangnam ni. Tapi sebelum tu, ramai pernah dengar nama Gangnam dengan lagu Gangnam Style nyanyian artis K-pop Psy. Dalam lagu tu memberi komen kepada gaya hidup mewah Gangnam. Tapi walaupun Gangnam hari ini sinonim dengan kemewahan dan hidup moden, ia bukanlah seperti ini sebelumnya. Daerah ini sebelumnya adalah kawasan pertanian sehingga tahun 1980-an. Sehinggalah pembangunan pesat mengubahnya menjadi hub bandar. Gangnam sekarang adalah hub perniagaan utama dan sering dianggap sebagai Beverly Hills, Korea Selatan. Di antara tarikan di kawasan ini dan sering menjadi tumpuan Instagram adalah Starfield Library. Sekarang ni kita berada dekat Starfield. Starfield ni adalah mall ke apa? A mall apparently. Orang Malaysia kan suka healing sampai pagi tak balik. Tapi ini pula cara orang Korea healing. Membaca buku di perpustakaan. CDI level selain mancungkan hidung dekat klinik. Weh, bila dia musim hujan, dia renyah tau sebenarnya. Sebab aku nak vlogging. Lepas tu aku nak buka payung. Mana budak-budak yang nak jadi influencer tu. Terletak di tengah-tengah Co-X Mall di Gangnam, Seoul, perpustakaan Starfield menampilkan lebih daripada 50,000 tajuk di raknya dan tempat duduk untuk beratus-ratus pengunjung. Perpustakaan ini menawarkan pelbagai genre dalam bahasa Korea dan Inggeris, dari novel dan sejarah hingga majalah dan akhbar. Walaupun anda tidak boleh meminjam buku dari perpustakaan ini, ia adalah tempat yang menarik untuk menghabiskan beberapa jam membaca. Tapi nak datang sini, you all, boleh tak tolong explain kenapa kita datang sini? Sebab Haze macam tak berapa tahu. Biasanya orang suka menggambar kat sini tapi tak ada express ramai orang suka benda tidak ni. Kalau pergi seorang kat sini mungkin cantik. Kalau penuh orang tu macam apalah maknanya kalau datang library. Tak senyap pun. So nama tempat ni Starfield Library. Cantik lah. Bukan tak cantik. Tapi lebih cantik kalau tak ada orang. So korang yang datang ke Seoul, Korea, teringin nak datang apa benda library ni? Starfield Library Starfield Library. Sebab apparently aku seorang je kat dalam Malaysia yang tak tahu tempat ni. Tak adalah library mana sebab library ni bising. Memandangkan lokasinya di dalam Co-X Mall, selepas menghabiskan masa di perpustakaan, pengunjung boleh dengan mudah meneroka tarikan lain dalam pusat membeli belah. Sama ada nak membeli belah, makan atau menuju ke akuarium. Good morning. Day 3. Tiba-tiba dah day 3. Dan pada hari ketiga, Haze dah dapat rahsia artis Korea macam mana rupa dia orang dekat TV tu macam berkilat je muka kau, macam kulit telur. Dah dapat dah. Adakah aku akan share kepada viewers aku? Tak, sebab aku kena ikut ilmu. Pandai-pandai lah korang datang sini lah. So kita akan pergi ke Nami Island hari ni. So kita akan naik KTX. KTX ni adalah sejenis ETS macam daripada KL Sentral ke KLIA macam tu. Dia ada waktu yang timing spesifik yang kita kena ikut dan masuk dan naik. Ya Allah, kan berbeza cuaca ni. Ya Allah, astaga. Kan berbeza cuaca ni. Barulah aku ada mood nak bercakap. Tak bercakap. Aku yang 2 hari yang lepas, aku macam tak ada mood nak bercakap dekat vlog ni. Aku buat VO je. Ni apa nama dia tempat ni? Gapyeong. Kan elok cuaca macam ni. Lah, mengeluh. Selalu macam tu lah. Aku datang waktu sama sebab Haze tak suka sejuk sebenarnya. Selalu macam tu. Aku datang mesti hujan. Oh, cantiknya. Ya Allah, cantiknya. Ya Allah. Ni kita kat Jade Garden guys sekarang ni. Oh, nyamannya kat sini. Terus mood aku berubah siap bila aku datang sini. Mood aku berubah sebab matahari keluar. Cantiknya. Oh my god. Ramainya makcik-makcik. Ramainya makcik-makcik. Cantiknya tempat ni. Bestnya cuaca ni. Taman Jade ataupun Jade Garden National Arboretum terletak di Choncheon. Bukan sahaja sekadar arboretum semula jadi, ia adalah gabungan seni landscape dengan pengaruh budaya barat dan timur. Ia gabungkan unsur-unsur tradisional Korea dengan reka bentuk landscape moden. Alamak, aku kena cepat. Aku nak bergambar lah. Makcik-makcik kat belakang ni dia kejar aku. Cantik. Cantik. Ya Allah. Taman ni direka agar zon-zon tertentu menggambarkan suasana tertentu. Misalnya taman berbatu, taman air ataupun taman berbunga. Dengan terdapat lebih dari 20 zon bertema termasuk taman herba. Okey, cuba teka. Dekat mana speaker dia? Ada dengar muzik kan? Rupa-rupanya ni, di batu ni.
Begitulah ya bagaimana Dajjal menipu kita lah tiba. Arboretum ni mempunyai lebih dari 3,000 spesies tumbuhan, termasuk beberapa yang jarang ditemui dekat Korea Selatan. Beberapa bahagian taman direka sebagai habitat semula jadi untuk spesies tertentu lah, memberi tumbuh-tumbuhan tu ruang untuk berkembang dan memberikan pengalaman yang lebih autentik kepada pengunjung. Salah satu faktor yang menjadikan Jade Garden ni terkenal ialah peranannya sebagai lokasi penggambaran untuk drama dan filem Korea. Yang paling terkenal ialah That Winter the Wind Blows. Kadang-kadang ya kak, kita jangan menonggeng sangat membelanja. Posisi ni lah yang menyebabkan hamil ni. Jangan ya kak Taman ini direka untuk mempamerkan keindahan keempat-empat musim. Lepas tu jalan lagi, ambil kau. Ada lagi yang cantik. Ingatkan kat depan tu je dah cantik dah. Sama ada bunga-bunga musim bunga, musim panas, ataupun warna-warna musim luruh atau salji tenang di musim sejuk. Jade Garden ni menyediakan pemandangan semula jadi sepanjang tahun. Ni. Pula. Okay, so sekarang ni kita dah habis satu tadi kat taman yang cantik. So kalau nak tahu nak pergi juga, akan tanyalah abang kita ni. Abang tu tour guide saya. Okay, so sekarang kita pergi mana? Pergi Nami Island. Bila kita nak makan ni lapar. Dalam. Dekat Nami Island. Oh, ada apa tadi? Ada zip line ke daripada sini ke pulau. Lama tak zip line dia? Takut tertidur kat atas tu lah. Takut tertidur kat atas. So inilah dia zip line, skyline zip wire. Boleh beli tiket dekat bawah ni. Rasanya dia banyak keluar rancangan TV kot. Apa benda yang Running Man kot. Kalau tidak kita akan naik ferry. So makcik-makcik takutlah, makcik-makcik ingat datang sini kena naik zip line je, gugur jantung makcik. Tak ada ferry makcik. So kalau nak zip line pergi ke Nami Island pun boleh. Dia ada dua option. Harga nak pergi ke Nami Island tu menggunakan zip line ni adalah 49,000 won bersamaan dengan RM100 lebih lah. Running Man pernah buat challenge kat sini. Tapi His nak buat apa? Nak naik pakai ferry. Sebab apa? Sebab aku makcik-makcik. Untuk ke sini, pelawat boleh sampai ke pulau dengan mengambil feri atau memilih perjalanan zip line melalui atas Sungai Han. Tapi sebab takut jantung Hiz gugur tengah sungai tu, so Hiz tak jadi naik zip line. Tapi ada sebab kenapa Hiz tak naik. Tolong explain. Kalau nak naik juga kena tunggu 1 jam So dia tak terus pergi ke Nami Island tau. Dia akan stop dekat another pulau. So akan naik sini, akan pergi ke yang second punya pulau. Lepas dah pergi ke second pulau tu, kena naik ferry tu pula pergi ke Nami Island. So jadi dua kerja. Sebab korang tahu kan, Hizman Huzi adalah sejenis common sense punya orang. Macam kalau ada kerja senang, kenapa kena susahkan diri? Sekian, terima kasih. Pulau Nami atau Nami Siom adalah sebuah pulau sungai yang terletak di Sungai Han Utara di Chocheon, Korea Selatan. Meliputi kawasan sekitar 460,000 meter persegi, sejarah Pulau Nami kembali ke dinasti Joseon. Pulau Nami mengisytiharkan dirinya sebagai mikronegara. Mereka mempunyai bendera, pasport dan bahkan lagu kebangsaan mereka sendiri yang menekankan harmoni dengan alam. Bagi mereka yang nak melanjutkan penginapan dekat atas pulau ni, terdapat pondok dan juga resort dekat pulau ni. Panas wak. Panas wak, kita pakai umbrella. Semalam hujan basah sangat pula, panas sangat pula, gitulah kan. Manusia tak pernah bersyukur. So sebenarnya hari ni adalah public holiday kat Korea ni. Patutnya Nami Island ni tidak akan seramai lah. Orang Korea ni memang bukan macam Malaysia. Sikit-sikit public holiday, sikit-sikit public holiday. Panas sangat pun dapat public holiday juga. Gitulah kan Malaysia. Maka dengan itu, tempat ni akan penuh dengan orang. Makanan pula ada dari makanan tradisional Korea hingga pilihan barat dan halal. Terdapat pelbagai makanan yang sedap untuk memuaskan selera yang berbeza. Apa benda ni? Macam mana nak habiskan ni? Ni I punya macam mana Okay, terus letak atas meja. Sebab panas, His order cold soba. Tapi sebelah dia ni ada sejenis kawan-kawan ya. Kawan-kawan sotong
yang aku tak tahu dia culik daripada mana. Lepas tu masa kita orang bayar, orang kat kaunter tu, owner sini lah, manager sini, dia bagi pesanan. Sebab Nami Island ni ramai orang Malaysia datang, siap bagi pesanan khas ya. Lepas makan jangan tinggalkan apa-apa atas meja, ikut style orang Korea. Sebab I dapat rasakan disebabkan benda tu, orang Korea annoyed dengan orang Malaysia datang ke sini. Sebab memang kita bawa perangai fast food chain dekat Malaysia tu, lepas makan main tinggal. Actually Haze tak pernah dekat KL, McD, KFC, even I train my PA also, kalau kita makan kat situ fast food chain, never to leave anything on top of the table after we eat. Some people macam kenapa nak ni, itu kan kerja dia. Tak salah pun jadi baik. Nyamannya kalau orang Malaysia makan ni, dia kata macam pelik lah. Makan mi sejuk. Kenapa kat Malaysia tak ada ni ya? Tidak menjadi mi sejuk, tidak menjadi culture kat Malaysia. Padahal Malaysia panas tu. So Nami Island ni nak kena look forward for what? Ini first time datang. Pulau ini dinamakan sempena General Nami, seorang pegawai tentera muda dan berjaya dari dinasti Joseon. Dia dituduh bersalah kerana khianat dan dihukum bunuh. Dan menurut legenda, pulau ini terbentuk selepas kuburnya tenggelam akibat pembinaan empangan Cheongpyeong pada tahun 1940-an. Santak perut. Lepas makan bersenam pula. Aktiviti rekreasi yang ada termasuklah berbasikal, berjalan kaki atau menaiki kereta api seluruh pulau. Bagus ya, musang pun ikrok. Anda bila lagi? Anda bila lagi? Begitu kehidupan. Lepas makan kita bersenam terus. Panas ni negara ni, Allah. Ni kalau aku ketip kuku daripada atas ni, masuk makanan diorang ni. Pulau Nami sesuai untuk diziarah sepanjang tahun. Pada musim bunga sakura dan magnolia menghiasi landscape. Sementara musim panas membawa kanopi hijau tebal. Musim luruh menukar pulau ini kepada warna kuning dan merah yang cerah. Dan pada musim sejuk, salji menutupi pokok dan laluan, seluruh kawasan jadi putih. Selain flora, pulau ini adalah rumah bagi pelbagai spesies haiwan, termasuk burung merak, tupai, arnab dan itik. Sampai dah kereta api. Pulau ini menjadi popular secara antarabangsa sebagai lokasi penggambaran drama hit Korea Winter Sonata, menarik peminat dari seluruh dunia untuk melancong ke pulau ini. Okey, kemudian tidak jauh dengan tempat makan yang kita pergi tadi, yang Haze makan mi sejuk tadi tu kan, agak situ. Lepas tu dekat sini ada satu warung. Warung dia macam ni. Warung ni dia jual pau. Dalam dia ada apa? Red bean. Akak tu buat mana entah dia kau punya pau. Pau dia dalam tu. Pau dia macam ni lah. Mulus macam punggung bayi. Lepas tu pemegang dia bukan tisu tau, pemegang dia kotak tau. See her level. Abang Haze halal ke? Apa dia? Abang Haze halal ke? Tak halal, memang sebab tu aku beli, sebab tak halal. Sedap kan? Rasa macam letaklah baju sebab panas. Okey lah, begitulah pengembaraan kita pada hari ini. Dah habis dah pengembaraan dekat Nami Island. Ya Allah, gemuknya anjing ni. Dekat sini kalau korang nak, korang datanglah Nami Island ni. Hi guys, guess where I'm at? Myeongdong Street sekali lagi. Untuk episod seterusnya, Haze interview seorang warga Korea yang beragama Islam dan tanya dia apa cabaran dia menganut agama Islam agar kita rasa bersyukur sikit duduk jadi Islam dekat Malaysia ni. So in Korea, Muslims are very minority. Minor. Bottom minor. Bottom. Kemudian kalau korang pernah tengok filem Train to Busan, Haze naik kereta api tu dan Haze akan bawa korang juga jalan-jalan ke Busan. Jangan lupa tekan notification button tu supaya tak terlepas next episode. Okey lah, Assalamualaikum. Bye.